Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2 unit ke-8. Jadikan amalan bahagian yang kedua. Okey, mari kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Iaitu yang pertama kita akan belajar tentang kata adjektif waktu. Yang kedua kita akan belajar kata hubung. Dan yang ketiga, maklumat sediakan sedikit latihan. Okey, mari kita lihat apa itu kata adjektif. Kata adjektif ialah yang menerangkan keadaan atau sifat sesuatu, kata nama atau frasa nama, ataupun ia dikenali sebagai kata sifat, iaitu sifat sesuatu benda, sifat orang, sifat suatu perkara tu. Contohnya Ali seorang yang sangat pintar. Okay, pintar tu adalah kata sifat pada Ali. Okay, kemudian rumah Alia sungguh cantik. Cantik tu adalah sifat bagi rumah Alia. Okay, kemudian contoh lagi, makanan yang disediakan oleh ibu sungguh enak. So sifat bagi makanan tu adalah enak. Itu maksudnya menerangkan sifat bagi sesuatu benda ke, orang ke, makanan ke dan lain-lain lagi. Okey, tapi pada hari ini maklumat akan sentuh tentang kata adjektif waktu sahaja. Okey, untuk pengetahuan kamu, kata adjektif ni ada 9 jenis, iaitu antaranya adalah kata adjektif warna, kata adjektif cara, kata adjektif ukuran, kata adjektif menerangkan perasaan. Tapi untuk hari ini kita akan belajar kata adjektif waktu sahaja. Okey, apa itu kata adjektif waktu? Kata adjektif waktu ialah perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Maksudnya kat sini adalah kata adjektif, kata sifat-sifat yang menerangkan sesuatu keadaan tu. Okey, menunjukkan sesuatu keadaan tu mengikut konsep masa. Contohnya awal, lewat, baharu dan lama. Okey, mengulang lagi sekali, kata adjektif waktu ni dia nak menerangkan sesuatu masa tu. Okey, sesuatu sifat masa tu, sama ada masa tu awal ke, lewat ke, baharu ke, lama ke, okey, pantas ke, pagi ke, petang ke. Nak menerangkan tentang waktu, iaitu sebelah sikit dah tentang sifat kepada waktu. Okey, mari kita lihat satu persatu agar kita lebih faham lagi apa itu kata adjektif waktu. Okey, kamu semua boleh buka buku teks muka surat 53. Di muka teks, di dalam buku teks muka surat 53 itu menunjukkan tentang kata adjektif waktu. Jadi kita tengok contoh satu persatu. Okey, yang pertama ialah pagi. Okey, contoh ayat, Anas bangun awal pada waktu pagi. Pagi itu menerangkan tentang sifat bagi waktu. Okey, waktu tu waktu bila? Okey, so waktu pagi itu adalah sifat pada waktu pagi. Seterusnya, ayat yang kedua, petang. Anas dan adiknya menunggang basikal pada waktu petang. Okey, nampak? Ada dua orang kanak-kanak ni sedang bermain basikal. Jadi bila dia bermain basikal? Dia menunggang basikal. Okey, iaitu pada waktu petang. Jadi dia menerangkan tentang waktu sesuatu perkara yang dia lakukan tu. Okey, seterusnya. Okey, lewat. Adam cemas kerana dia telah lewat untuk ke kelas. Lewat, nampak tak? Kat gambar ni, Adam ni rasa gelisah kan, cemas sebab dia tengok pukul 9 dah lewat dah nak masuk kelas. Jadi kata sifat yang menunjukkan waktu di sini adalah lewat. Okey, Adam cemas kerana lewat ke kelas. Okey, yang kedua, yang seterusnya iaitu lama. Nampak tak? Baju ni nampak macam
so lama kan. Jadi baju Anas itu sudah lama. Lama ni maksudnya baju tu dah lama dah digunakan. Mungkin dah bertahun-tahun dia pakai baju tu, menyebabkan baju tu dah kelihatan sedikit busuk, buruk, macam tu lah. Ini dia menerangkan tempoh waktu tu, tempoh masa tu adalah lama. Okey, seterusnya kita lihat pantas. Okey, kata adjektif pantas yang menunjukkan Anas. Contoh ayat, Anas berlari pantas kerana takut dikejar anjing. Nampak tak dia berlari pantas? Itu nak menunjukkan masa, iaitu tempoh masa, iaitu sifat bagi masa tu. Sifat bagi masa tu adalah pantas. Sebab dia berlari dengan pantas, takut dikejar anjing. Kemudian Anas berjalan perlahan kerana kakinya sakit. Nampak? Kaki dia sakit, jadi dia pun berjalan perlahan. Jadi kata adjektif waktu di sini adalah pantas dan perlahan. Okey, kata adjektif yang seterusnya ialah kata adjektif yang menerangkan tentang waktu, iaitu Anas dan adiknya selalu datang awal ke sekolah. Jadi awal ni yang menerangkan kata adjektif waktu. Sifat bagi waktu tu adalah awal. Seterusnya baharu. Beg yang baharu dibeli itu telah koyak. Jadi baharu ni adalah kata adjektif yang menerangkan tentang sifat waktu, iaitu baharu. Okey, kamu kena biasakan perkataan baharu dan baru. Okey, kalau nak sebut ini beg baharu saya, ini jam baharu saya, ini rumah baharu saya. Okey, kamu kena biasakan perkataan baharu. Okey, bagaimana pula nak menggunakan perkataan baru? Contoh ayat, saya baru pulang dari kampung. Okey, jadi baru. Okey, kemudian contoh ayat lain, saya baru hadir ke sekolah. Itu kena guna perkataan tu yang nak menerangkan tempoh dia baru saja buat satu perkara tu. Nak buat satu perkara tu, dia baru nak buat satu perkara tu, jadi kita guna perkataan baru. Okey, tapi kalau nak menunjukkan bahawa dia baru saja dapatkan sesuatu, beli sesuatu, kita guna perkataan baharu. Okey. Okay, seterusnya kita akan belajar tentang kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau ayat dengan ayat, ataupun bahasa mudahnya adalah penghubung ayat kepada ayat. Contoh kata hubung: dan, atau, lalu, sambil, kerana, tetapi, supaya. Okey, mari kita lihat satu persatu contoh kata hubung. Okey, contoh yang pertama iaitu dan. Dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Contoh ayat, Anis suka makan biskut. Contoh yang kedua, Anis suka makan kek. Dan bila digunakan kata hubung dan dia digabungkan, dia akan menjadi Anis suka makan biskut dan kek. Nampak tak? Dia menggabungkan daripada ayat pertama ni menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung dan. Okey, seterusnya atau, iaitu menunjukkan sesuatu pilihan. Okey, contoh ayat, kamu boleh menaiki bas ke Johor. Kedua, kamu boleh menaiki kapal terbang ke Johor. Jadi apabila ditambahkan kata hubung, dia akan menjadi satu ayat, iaitu kamu boleh menaiki bas atau kapal terbang ke Johor. Okey, jadi kamu
tips dia, kamu jangan ambil balik perkataan yang sama. Nampak tak? Kamu boleh menaiki ayat yang sama. Betul? Kamu boleh menaiki. Jadi bila nak buat satu ayat, jangan tulis lagi kamu boleh menaiki bas atau kamu boleh menaiki kapal terbang. Tak perlu tulis sampai 2 kali. Tulis sekali sahaja, iaitu kamu boleh menaiki bas atau kapal terbang ke Johor. Tak perlu tulis 2 kali. Kamu boleh menaiki bas ini. Okey. Seterusnya, lalu, iaitu menunjukkan 2 perbuatan dilakukan secara berturut-turut. Okay, contoh ayat, burung itu terbang. Yang kedua, burung itu hinggap di dahan pokok. Apabila ditambah dengan kata hubung, ia menjadi satu ayat, iaitu burung itu terbang. Nampak? Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pokok. Tak perlu ulang lagi perkataan burung itu. Okey? Jadi burung itu terbang lalu hinggap di dahan pokok. Untuk menjadikan satu ayat, tak perlu ulang balik perkataan yang sama ini. Okey? Seterusnya, kata hubung sambil, iaitu bermaksud melakukan 2 perkara serentak dalam satu masa. Contoh ayat, Aina sedang bermain komputer. Yang kedua, Aina sedang mendengar radio. Apabila ditambah dengan kata hubung sambil, ia akan menjadi satu ayat. Jangan lupa, pastikan jangan mengulangi perkataan yang sama, iaitu Aina sedang. Nampak? Tak perlu tulis 2 kali. Tulis sekali sahaja, iaitu Aina sedang bermain komputer. Tambah kata hubung sambil mendengar radio. Mendengar radio. Jadi, dia menjadi satu ayat. Aina sedang bermain komputer sambil mendengar radio. Okey, kata hubung yang seterusnya ialah kerana. Apa maksud kerana? Iaitu menerangkan sebab sesuatu perkara. Ia digunakan untuk menerangkan sebab sesuatu perkara. Contoh ayat, Ali gembira. Contoh ayat yang kedua, Ali mendapat kereta mainan baharu. Okey, jadi apabila ditambah dengan kata hubung, jadi Ali gembira tambah kata hubung kerana mendapat kereta mainan baharu. Jadi nampak tak perkataan Ali diulang 2 kali. Jadi tak perlu tulis 2 kali, tulis sekali sahaja. Jadi Ali gembira kerana mendapat kereta mainan baharu. Okey, kata hubung yang seterusnya ialah tetapi. Apakah yang dimaksudkan dengan tetapi? Iaitu untuk menunjukkan perkara yang berbeza. Contoh ayat, Kasih suka makan nasi goreng. Contoh ayat kedua, Kasih tidak suka makan roti canai. Apabila ditambah ataupun diletakkan dengan kata hubung tetapi, jadi ingat, tidak perlu ulang balik perkataan yang sama. Perkataan yang sama di sini adalah kasih. Jadi tulis sahaja perkataan kasih. Kasih, ambil balik ayat yang pertama. Kasih suka makan nasi goreng. Kasih suka makan nasi goreng. Tetapi, okay, letak tetapi tidak suka. Ambil perkataan ayat yang kedua ni. Tidak suka makan roti canai. Jadi kamu tidak perlu ulang kasih 2 kali, iaitu Kasih suka makan nasi goreng tetapi Kasih tidak suka makan roti canai. Tak perlu ulang sampai 2 kali. Tulis satu sahaja untuk perkataan yang sama, iaitu Kasih suka makan nasi goreng tetapi tidak suka makan roti canai. Okey, kata hubung yang terakhir ialah supaya, yang menunjukkan hasil sesuatu perbuatan. Contoh ayat yang pertama, Hanan sedang belajar bersungguh-sungguh. Ayat yang kedua, Hanan akan berjaya dalam
pelajarannya. Apabila ayat ini digabungkan, perlu diletakkan kata hubung. Yang pertama, kita lihat apabila ayat digabungkan, Hanan sedang belajar bersungguh-sungguh. Ambil balik ayat yang pertama, supaya ditambah dengan kata hubung supaya berjaya dalam pelajarannya. Berjaya dalam pelajaran ini adalah ayat yang kedua. Jangan ambil perkataan yang sama. Okey, itu saja perkataan yang kamu perlu tahu tentang kata hubung, iaitu sambil, supaya, kerana, dan lalu. Okey, jadi diharapkan kamu faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk mengukuhkan pembelajaran kita pada hari ini, Muallimah sediakan latihan buku aktiviti. Minta kamu siapkan muka surat 63 dan 64. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan kata adjektif waktu dan kata hubung. Diharap kamu faham apa yang dipelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.